أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرها يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Ayat 83 sampai 91 surah Al-Kahfi. Dua karakter ataupun dua ton cerita ataupun kisah Zulqarnain. Kebanyakan ulama rakyat katanya Zulqarnain bukan seorang nabi, tapi dia adalah seorang raja, seorang pembesar yang Allah Ta'ala beri ilmu, kebijaksanaan, kecerdikan dan beberapa sifat yang menjadi sifat kemuliaan yang ada pada Zulqarnain. Seperti yang kita sudah pun dengar kemarin, katanya tak tahu katanya nama dia hak sebenarnya nama gapo. Tapi Zulqarnain adalah gelar bagi orang yang mempunyai kuasa. Nah, dalam bahasa Arab qarnun artinya tanduk. Jadi orang yang ada dua tanduk. Istilah dalam bahasa Arab, orang ada tanduk ni adalah orang yang ada kuasa duduk di tangan dia. Mula ayat 83 terjemuh. Nah, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Kalau kita undur semula, sebab boleh turun surah Al-Kahfi ni adalah salah satu daripadanya kisah Zulqarnain inilah, yang orang mari tanya Nabi tentang orang yang boleh retah dunia timur dan barat. Nabi pun janji. Nabi kata, aku akan beritahu kepadamu esok. Apa tu kisah ni? Tapi wahyu tak turun sampai 15 hari. 15 hari Nabi duk tunggu, barulah lepas pada tu wahyu turun. 3 perkara yang orang kafir mari duk tanya Nabi. Ni puak-puak ahli kitab Yahudi dengan puak kafir musyrikin Mekah sepakat mari tanya Nabi. 3 perkara dia tanya. Yang pertama sekali haruh. Yang kedua Raja Zulqarnain. Dan yang ketiga tentang Ashabul Kahfi. 3 perkara ni Nabi yunyan dalam masa sehari. Nabi tak ada sebut katanya insya-Allah.
Kih ni dah ni. Kih tak kata insya-Allah tu lah. Nabi katanya esok aku nak beritahu kepada puakmu. Tunggu masa sampai 15 hari barulah wahyu turun. Puak-puak kafir mari duk tanya Nabi, bila lagi Muhammad mu nak royak ke aku? Mu janji esok. Ni esok dah ni. Bawa esok ke? Mari tanya pula. Bila lagi? Tanya sampai ke 15 hari barulah wahyu turun. Maka alhamdulillah kisah turun di dalam surah Al-Kahfi ni menunjukkan bahawa ini adalah sebagai jawab kepada orang yang tanya. Wa yas'alunaka. Lepas tu dalam Quran ni ada banyak perkataan wa yas'alunaka. Terutamanya dalam suratul Baqarah, suratul Nisa, suratul Anfal ada ke tak? Tak ingat. Lepas tu dalam surah ni wa yas'alunaka ma'an arti apa? Dan orang ramai akan tanya engkau hai Muhammad. Lepas tu Nabi baliknya jawab melalui Quran. Qul katakanlah hai Muhammad. Saya misal mudah-mudah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ada dalam suratul Baqarah. Orang ramai akan tanya mung tentang cuang masa orang tino mari darah he. Ataupun tanya darah he yang keluar daripada rahim orang tino. Qul huwa adhan. Tengok. Nabi tak ada jawab sendiri tak, tapi Allah Taala tolong jawab orang hak tanya Nabi saat ni. Qul katakanlah hai Muhammad, huwa adhan. Darah hak tubik daripada rahim orang tino saat ni adalah darah cemar, darah penyakit. Sebab tu dilarang tok lelaki jimuk orang tino bini dia waktu darah he. Kalau nak main panah-panah dia tu pasal hak dia. Tapi jangan duk bubuh. Sebab itu adalah haram dan dosa besar. Sebab itulah Allah Ta'ala pun ayat dalam ni, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah hai Muhammad, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Nabi ayat, Nabi baca ni. Orang kafir hak mari tanya Nabi pun dia reti, dia faham, tak ada duk tanya rakyat banyak. Zulkarnain ni siapa, duduk mana, umur berapa, anak siapa. Tu. Dia tak ada tanya. Jadi sekadar ni. Hak ada dalam Quran sekadar ni. Allah pun ayat, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya, kepada siapa tu? Kepada Zulkarnain, kekuasaan memerintah di bumi. Dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Maknanya semua tiap-tiap perkara hak pasal bawa kepada pemerintah daripada tawantuk, tawanok sampai tawantuk. Semua Zulkarnain dia retah belakang. Tak ada ayat dalam Quran katanya tawanok tu negeri mana, tawantuk negeri mana. Wallahu alam. Ni dalam tafsir pun tak ada ayat. Katanya negeri mana tawanok. Galiknya tawanok istilah orang-orang zaman ni Jepun. Negeri yang duduk tawanok sud, iaitunya negeri Jepun. Negeri yang duduk tawantok sud, tak tahu negeri mana. Kalau nak kata benua Afrika, tak tahu, kena kita tengok dalam panti. Lepas tu Amerika ada mana? Zulkarnain pergi dak Amerika. Wallahu alam. Ni kita pun tak ada kena duk tanya banyak negeri mana, tempat mana, waktu mana. Tak ada kena tanya. Allah Taala rakyat dengan secara umum, kita pun dengan secara umum lah. Katanya Raja Zulkarnain dia retah dunia pada waktu tu daripada naik sampai jatuh. Nak ayat katanya dia adalah orang yang mempunyai kuasa yang besar dan luas serta menjadi raja yang adil
Tak guna kuasa dia dan dia benar hak tak molek. Adil sungguh. Seorang manusia yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Fa'atba'a sababa. Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. Maknanya dia turut gapo hak Allah Ta'ala wi ilmu kepada dia, maka dia jalan mengikut itulah. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbenam. Matahari terbenam ni maknanya matahari jatuh. Mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Maknanya ia pergi di satu tempat yang matahari saat ni jatuh supaya jatuh dalam laut. Tempat dia tengok, maknanya lepas pada tu tak ada dah bombing. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh, yakni setelah ia sampai di sebuah negeri yang terletak di tepi laut di bahagian barat dunia, ia dapati matahari seolah-olah terbenam dalam lautan itu. Ini negeri, ia galiknya negeri kita pergi tempat mana-mana sekalipun dan matahari jatuh dalam laut, galiknya situ ia tak ada bukit. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam laut ataupun kita duduk atas darat, kita tengok matahari jatuh dalam laut. Supaya orang duduk di Phuket, Lem ke apa? Lem Phrom Thep, Jawarat Phuket, matahari jatuh dalam laut. Lepas kita nak pergi kata tak ada negeri kalau lepas ada Phuket. Oh, Belana. Lepas ada tu pernah tengok dalam panti, lepas pada Thai, Andaman, lepas ada tu apa banyak lagi. Nah, India, Persia dan sebagainya, pergi terus. Ni ayat katanya Allah Ta'ala rakyat lagu tu. Tapi kita percaya, yakin apabila Allah rakyat, artinya benda ni adalah benda sengoti, benda sebenar yang Raja Zulkarnain pergi ke satu tempat yang kira katanya lepas pada tu tak ada dah negeri. Sebab ia kata mula-mula sekali Tuhan raya di barat, siapa di barat, dan ia dapati di sisinya satu kaum yang kafir. Ni cerita dia, pergi di situ tengok kumpulan manusia yang kafir. Lepas tu benar kafir Islam ni benar tamada. Sebab apa boleh saya rayak lagu ni? Sebab orang mula kafir atas muka dunia ni sejak daripada belum ada Nabi Nuh lagi. Belum pada Nabi Nuh tu orang duk semua tak kong dah. Pas tak ada pelik bila kita tengok Zulkarnain pergi di satu tempat, orang duk semua berala, semua bulan, bintang, matahari, semua gotu semua kan ni. Dia pergi pak tengok orang kafir. So kumpulan besar. Kami berfirman, Allah Ta'ala pun royak kepada Zulkarnain dengan mengilhamkan kepadanya. Tengok, tak ada royak katanya mewahyukan kepadanya. Sebab kalau wahyu ni maknanya dia adalah seorang rasul. Tapi ilham ni we tahu melalui peherti. Ni supaya kita orang biasa, orang hak cuci jiwa ni Allah Ta'ala we ilham. Kita duduk dia supaya malaikat mari duk bisik di hati kita, di telinga kita. Buat laga tu. Bapa mu tak buat benda ni? Benda-benda hak baik. Tapi orang di hati cema, karut. Siapa mari duk bisik? Syaitan. Syaitan mari duk bisik di hati kita, di telinga kita. Buatlah. Orang tak nampak. Mu buat dulu lah ni, mu muda lagi. Sikit lagi mu taubat. Mu ada duit, pergi Mekah sikit lagi, kita riak depan Kaabah. Baru tua sikit lagi, mu sujud sampai ke dahi mu hitam. Lah ni muda-muda lagi, minum arak, judi, zina. Tu syaitan. Sebab itulah orang ada hati bersih, orang cuci, Allah ilham kepada dia melalui benda-benda hak baik dia panggil.
benar hak molek-molek. Alhamdulillah dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, Tuhan we tahu kepada dia. Gapo tu? Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Pilih. Maknanya munggi dakwah, munggi royak, benda hak sebenar, benda hak sengoti. Tapi nampak katanya puak-puak ni nak menetai juga. Hak tu duduk di mung. Mu nak bunuh ke ataupun mu nak cara benda apa ni puak-puak ni dengan cara molek. Hak ni serah ikut mung. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi. Yakni Allah Taala ilhamkan kepadanya supaya ia bertindak kepada mereka menurut kebijaksanaannya. Bukan katanya pergi buat dengan hawa nafsu, tengok orang kafir berak, pergi bunuh lalu. Dah. Dengan kebijaksanaan. Sama ada ia hendak memerangi mereka ataupun memaafkan mereka serta diberi bimbingan ke jalan agama Allah. Hal ni serah kepada Zulkarnain sendiri. Dia kata kan, Zulkarnain kata, ia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, maknanya kufur durhaka, setelah dia pergi royak dah ni, dia pergi royak, dia pergi dakwah, dia pergi seru dah, maka kami akan menyeksakannya. Ni Zulkarnain sebut. Dia sebut ni bukan arti dia sebut sore dak. Lepas tu dia pergi pula, saya dak tengok dalam tafsir, dia bukan pergi sore tapi dia pergi dengan tentera dia. Pergi dengan kongtap dia. Ramai-ramai dia pergi. Masya-Allah. Nah. Kemudian ia dikembalikan kepada Tuhannya. Maknanya aku akan bunuh ataupun aku akan buat satu-satu perkara kepada puak hak kafir saat ni setelah aku dakwah royak dah kepada dia, tapi puak-puak dia tak se terima juga Islam, tak se terima agama Allah. Maka aku ada nak buat berapa kepada puak ni. Lepas tu akhir sekali dikembalikan kepada Tuhannya, kepada Allah, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Maknanya dalam kubur dan lepas dah bakit di akhirat sikit lagi. Wa amma man amana wa amila salihan. Zulkarnain tersebut, adapun orang yang beriman serta beramal soleh. Allah ni sejak daripada zaman dulu lagi. Orang beriman dengan orang beramal soleh. Saya dak perhati dalam Quran, dak perhati. Ya kita kalau kita baca Quran ni kita kena perhati. Saya sebut nanti insya-Allah tengok sikit-sikit lagi dah. Nak sebut benda hak pasal ulama mari duk dia panggil pilih benda hak mahasacan yang ada di dalam Quran ada gapo kata. Salah satunya cuba kita perhati. Allazina amanu wa amilus solihat. Tuhan sebut ni ku sama gu. Allazina amanu wa amilus solihat. Jarang Tuhan nak sebut allazina amanu saja, kecuali cok-cong capakរឿងiman. Hak tu tak ada sebut wa amilus solihat. Tapi umumnya orang beriman dan orang beramal soleh. Nak ayat katanya dua ni kena kuat-ku. Gi sekali. Iman saja kalau tak ada amal soleh dia tak jadi. Amal soleh saja tak ada iman ataupun iman tak kena, iman duk gonyeng ngok-ngik tak jadi walaupun amal molek setara mana apa. Dia kena gi kuat-ku. Kecuali ada ayat dalam surah Hud. Allah Ta'ala ayatnya illal ladzina sabaru wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang sabar dan orang yang beramal soleh. Satu dalam Quran. Illal ladzina sabaru. Kecuali orang-orang sabar. Tu pun dalam arti sabar tu iaitu orang yang ada iman. Gambar dah. Hak ni amal soleh ni. Tuhan sebut orang yang sabar berartinya orang tu adalah orang beriman. Klum orang beriman belakang.
Sebab tu lah Zulkarnain sebut di sini, ada pun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Maknanya orang beriman dan beramal soleh, aku akan muamalah dengan pok-pok dia dengan secara baik. Lepas tu serah kepada Allah lah. Allah nak kira lagu mana dengan orang beriman dan orang beramal soleh. Itulah insya-Allah kita sambung semula ayat yang ke-89 dan seterusnya hubungnya dengan kisah Zulkarnain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهن وكلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين